Kita Parti Gerakan ada untung kalau terus dalam BN. Untung kerana dapat kongsi kuasa kerajaan. Bagus juga pemimpin kita boleh jadi YB, boleh dapat pangkat, boleh dapat gelaran. Ada Datuk Seri. Tapi ada juga tak untung. Kita ada kongsi kuasa, tapi kita kurang kuasa. Apa yang mau mesti minta dengan UMNO. Mesti rayu dengan UMNO. Kalau nasib baik, dapatlah. Penyokong kita tak mau faham prinsip kongsi kuasa BN macam ini. Pengundi kita kata gerakan sudah lemah. Akibatnya BRU 13, pengundi kita bagi kita makan telur. Setelah BRU 13, BN telah berjaya menubuhkan kerajaan sekali lagi, walaupun tanpa sokongan pengundi bandar, pengundi Cina. Kali ini kita mesti sedar dan insaf. Realiti politik di Malaysia, pihak kaum minoriti tidak mampu mengubah apa-apa tanpa disokong pihak majoriti. Kuasa politik Malaysia adalah hak orang majoriti, hak orang Melayu. Tetapi kekuatan kuasa politik Melayu di Malaysia didirikan atas sokongan semua kaum. Saudara luar, sekejap, pohon laluan. Perwakilan yang masih belum mengundi, sila pergi sekarang, nanti akan tutup, termasuk saya. Perwakilan yang masih belum pergi mengundi, sila pergi mengundi, termasuk saya. Jadi saya minta saudara Lau Chin Hun untuk tanggung kerja sekejap. Terima kasih. Persilakan. Okey, Tuan Speaker. Saya sambung tadi. Tetapi kekuatan kuasa politik Melayu di Malaysia didirikan atas sokongan semua kaum. Kalau dah menang, jadilah kerajaan wakil rakyat yang adil kepada semua rakyat. Kalau dah kalah, jangan pula tuduh siapa-siapa tak sokong, tak kenang budi, mahu balas dendam. Di sini saya menyeru komuniti bukan Melayu, khasnya kaum Cina dan India, marilah kita kembalikan menyokong BN. Kalau kononnya mahu sokong Pakatan Rakyat, kita mahu kerajaan yang lebih adil. Tapi tengok sekarang, pelajar cemerlang kita mahu masuk universiti, berbagai masalah dibagi. Mahu dapat beasiswa, tak payah mimpi. Anak-anak sekolah kita sudah jadi mangsa. Saya upamakan keadaan ini sebagai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Saya nak ingatkan kepada semua, kalau masa undi tak sokong BN, sekarang terimalah realiti. Pihak pemimpin UMNO dan pentadbir kerajaan mungkin boleh berdendam, berdiskriminasi dengan anda. Tokoh politik di Malaysia, kalau nak cepat naik nama, selalunya kuat main isu perkauman. Khasnya dalam UMNO. Ada dua tokoh NGO perkauman yang terkenal sehingga UMNO boleh bagi laluan menjadi calon pada PRU 13. Tetapi majoriti orang Melayu di Shah Alam, orang Melayu di Pasir Mas tak mahu pilih pejuang resis ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Hakikatnya rakyat tak mahu tokoh resis. Tak mahu tokoh yang tunjuk hero tak tentu pasal. Kita terima dan sedar dasar ekonomi baru kerajaan BN telah sekian lama membantu kaum Melayu Bumiputera. Sehingga Melayu Malaysia adalah antara Melayu termaju dan terkaya di dunia. Kita semua bangga dan tahniah dengan pencapaian Melayu Malaysia. Kaum minoriti, Cina, India dan lain-lain cuma mampu merayu supaya kerajaan BN lebih adil, tidak meroboh kuil, tidak meroboh sekolah dan merayu menambah beasiswa pelajar cemerlang. Merayu untuk dapat berniaga, macam-macam lagi rayuan. Golongan minoriti sudah tidak mampu mempertahankan hak-hak yang kian terhakis. Mana mungkin mampu memberi apa-apa ancaman kepada majoriti Bumiputera Melayu. Ancaman Melayu Bumiputera bukan dari golongan minoriti, tetapi ancaman sebenar adalah pegawai kerajaan yang
harapkan pagar-pagar makan padi. Bantuan kerajaan tidak sampai ke golongan sasaran. Kita tidak mahu politikus yang kononnya cuba mempertahankan hak bangsa dan agama kokok berderai-derai, ekor bergelumang tahi. Bila dah dapat jawatan, dapat projek, ancaman imajinasinya terus hilang. Tapi sedarlah saudara-saudari, kita sudah banyak hilang undi kerana tokoh-tokoh macam ini. Kita tak perlu pejuang perkauman. Kita perlu pemimpin progresif seperti Datuk Seri Najib, seperti Khairi untuk terus maju ke depan. Kita menghormati niat PN memajukan Bumiputera dengan Majlis Memperkasakan Ekonomi Bumiputera dan pada masa yang sama melaksanakan gagasan Satu Malaysia. Saya yakin dengan semangat kesederhanaan wasatiyah, PN bijak mengatur keseimbangan pelaksanaan kedua-dua gagasan dengan serentak. Yang perlu dibantu, perlu disokong, mestilah disokong. Tetapi kali ini, bantuan mesti sampai ke tangan golongan sasaran. Pada khemah saya, Ferda adalah rancangan BN yang paling berjaya, paling efektif membasmi golongan miskin tegar. Maka saya sarankan kerajaan terus menerima semua rakyat yang layak menyertai skim Ferda atau skim baru berkonsep bisnes model seperti Ferda. Kita mahu membantu menaik taraf hidup rakyat miskin tegar semua kaum. Konsep mengumpul dana dan pelaburan tabung haji adalah bisnes model sangat bijak ciptaan kerajaan BN. Menggalakkan rakyat menabung dan mencapai hasrat naik haji. Saya cadangkan kerajaan pakaikan konsep bijak tabung haji dalam rancangan menaikkan pegangan ekuiti Bumiputera dalam pasaran bursa Malaysia. Saya percaya dengan bisnes model tabung haji, dengan pegawai pelaksana yang warak dan amanah, golongan kelas pertengahan Bumiputera akan memegang ekuiti melebihi 30% dalam era kepimpinan Datuk Seri Najib. Dulu, dasar ekonomi baru lebih 40 tahun telah dijalankan. Saudara minta golong. Golongan oportunis sangat pandai mengeksploit hak orang yang memerlukan. Sekarang kita mesti pantau dengan ketat. Pastikan pelaksanaan tidak disalahgunakan. MEB tidak boleh lagi dijadikan topeng untuk membolok kekayaan oleh kroni dan oportunis. Gerakan sebagai pihak berkecuali boleh menjadi pemantau untuk memastikan kejayaan gagasan MEB dan Satu Malaysia. Malaysia bumi bertuah telah menjadi tumpuan imigrasi sejak zaman berzaman. Kemajuan dan kemakmuran negara adalah hasil kita semua. Memang sudah menjadi kenyataan semua generasi imigran adalah mereka yang bekerja kuat, berusaha gigih mendapat kemakmuran. Generasi penghijrah ini memilih kerajaan BN kerana terhutang budi mendapat kerakyatan, mendapat IC biru. Walaupun pada masa yang sama mereka telah menjadi kritikan, sasaran dengki, sasaran curiga dan dipandang hina oleh komuniti asal. Generasi selepas mereka adalah generasi kelahiran Malaysia, negaraku, tanah tumpah darahku. Generasi baru ini akan memilih kerajaan yang adil, wasatiyah, yang berwawasan Satu Malaysia. Saya yakin PM Datuk Seri Najib boleh transform kerajaan PM menjadi pilihan generasi baru. Walau apapun, saya percaya gerakan masih boleh berperanan dalam BN, masih perlu kekal dalam BN, tetapi biarlah berada dalam keadaan yang dihormati. Pandangan kita masih diambil kira, khidmat kita masih dihargai. Gerakan masih boleh berkhidmat kepada rakyat. Sebelum saya berundur, saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dan terkena sindiran kerana hari ini saya ada menyindir gerakan menegur BN kerana ingin melihat gerakan terus relevan dan kerajaan BN terus kukuh. Sekian, terima kasih.